Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan sambung untuk penukaran unit. Okey, untuk penukaran unit, awak kena tahu dua benda. Yang pertama adalah jarak. Okey, yang pertama jarak. Yang kedua adalah masa. Kalau awak tahu dua benda ni memang boleh jawab lah. Okey, untuk unit jarak, cara senang nak ingat jarak, unit jarak ni adalah ingat saja benda ni. Kami murid cemerlang matematik. Akronim dia lah. Kami murid cemerlang matematik. Kami ni stand for KM. Okey, sekejap. Kami ni merujuk kepada KM. Kami murid tu merujuk kepada meter. KM tadi kilometer. Kalau cemerlang ni merujuk kepada sentimeter. Cemerlang. Kalau mm ni merujuk kepada matematik. Ingat saja akronim ni. Kami murid cemerlang matematik. Okey, ni susunan dia lah. Maksudnya km dulu, m sentimeter dan juga milimeter. Okey, daripada kilometer ke meter, dia punya okey, yang atas ni dia adalah darab. Okey, yang atas ni adalah darab. Darab. Okey. Mula-mula dia adalah 1000. Semakin lama dia semakin berkurang kosong gitu. Yang bawah pun sama. Yang bawah ni adalah bahagi tapi dia punya nombor sama je lah. Kalau 100 dia akan jadi 100 jugalah. Okey, ingat benda ni. Benda ni memang awak kena hafal dah ni. Okey. So, kami murid cemerlang matematik. Maksudnya daripada kilometer ke meter kena darab 1000. Daripada sentimeter ke meter kena bahagi 100. Kamu kena ingat. Okey, ini adalah formula untuk, ini adalah unit untuk jarak. Okey, kalau untuk masa pula. Untuk masa, kita ada jam ke minit dan juga ke saat. 3 saja. Okey, kalau jam ke minit, dia adalah darab 60. Kalau dari jam ke minit, darab 60. Dari minit ke saat pun darab 60. So, kalau sebaliknya, saat ke minit, kita bahagi 60. Kalau minit ke jam, kita bahagi 60. Nampak serabut sikit kan? Okay, tak apalah. Okey, so ingatlah daripada jam ke minit darab 60. Kalau awak nak tukar daripada jam ke saat, maksudnya awak kena buat 2 kali darab 60 ni. Kalau jam kepada saat. Tengok betul-betul dia punya anak panah dia tu. Okey, so ada 2 benda saja, jarak dan juga masa. Contohnya awak nak tukar daripada, nak tukar unit daripada nombor 1 Okey, daripada 90 km per jam nak tukar kepada kilometer per minit. Cara dia, first kali awak tulis dulu macam ni. 90 km per jam ni awak tukar kepada bentuk pecahan macam ni. 90 km per jam. Per J tu lah. Tapi takkanlah nak buat J saja. So kita kena letak 1 kat depan. 90 km per 1 jam maksudnya. Okey, kita nak tukar kepada kilometer per minit. Okey, sekarang ni awak dah sama dah yang atas ni. Dua-dua dah kilometer kan. So tak payah tukar lah. Okey, so kita punya nak tukar adalah daripada jam nak tukar kepada minit. Macam mana nak tukar daripada jam nak tukar pada minit? Saya tengok balik. Jam nak tukar pada minit, kita kena bahagi jam kepada minit, kita kena darab 60. So bermaksud yang dekat bawah ni dia akan jadi, okey, yang atas ni stay kita tak payah tukar yang atas tu sebab dia dah dalam unit yang betul dah, 90 km. So kita cuma tukar yang bawah saja, di mana kita kena darab 60. Tadi kan kita nak tukar pada minit kan. So kita darab lah dengan 60. 1 darab dengan 60. So kita dapat 90 km per dengan 60 minit. Jangan tinggal macam ni selesaikan. Maksudnya nombor bagi nombor lah. 90 bahagi 60. So kita akan dapat 1.5.
kilometer per minit. Itu adalah cara dia lah. So kita kena tengok unit mana yang kena tukar. Sebab kadang-kadang tu ada dah unit yang sama macam tadi kan, kilometer dah sama yang dekat atas tu, so tak perlulah kita nak tukar. Just tukar yang bawah sahaja. Okey, tapi macam mana kalau kita nak tukar 90 km per jam tadi, kita nak tukar kepada meter per saat. Tadi kan. Okey, dua-dua unit lain. Atas lain, bawah pun lain. Okey, tak ada masalah. Kita buat dulu dalam bentuk pecahan. Okay, so untuk bentuk pecahan, kita adalah 90 km per 1 jam. Kita nak tukar kepada meter per saat. Okey, so dekat atas tak sama kan. Kilometer nak tukar pada meter. So ingat balik. Kalau kilometer nak tukar pada meter, kena buat apa? Tengok. Kilometer nak tukar pada meter, kena darab 1000. Okey, so bermaksud yang atas kita kena darab 1000 lah. 90 kilometer kena darab 1000. Okey, bahagi dengan, okey, yang atas tadi unit apa kita nak? Unit meter kan. Okey, letak meter kat tepi dia tu. Okey, yang dekat bawah dia pula nak tukar jam kepada saat. So 1 jam kepada saat kita kena darab 62 kali. Okey, so unit kita adalah saat. Apa yang kita nak saat kan. Letaklah saat. So kita kiralah dia. So bila nak totalkan dia, 90 darab dengan 1000, 90,000 meter, 90,000 meter per dengan 3,600 saat. Okey, selesaikan nombor bahagi nombor. 90,000 bahagi dengan 3,600. So kita akan dapat 25 meter per saat. Nampak tak? Daripada tadi kita nak tukar yang 90 km per jam, nak tukar dia kepada meter per saat. 90,000 bahagi dengan 3,600. So dapat 25. Okey, teacher nak satu lagi contoh. Macam mana kalau nak tukar sebaliknya? Contohnya kan awak diberi macam ni pula. Okey, dia bagi dekat awak, dia suruh awak tukar 18 meter per saat. Dia suruh awak tukar kepada kilometer per minit. Okey, sama juga kita buat dulu dalam bentuk pecahan. Tukar dulu 18 meter per 1 saat. Okey, kita tukar kepada, nak tukar apa ni? Nak tukar kepada kilometer per minit. Kalau kita tengok kan, dua-dua atas bawah dia tu semua unit lain. Satu dekat atas kilometer, bawah tu pun lain. Nak tukar pada minit. Okey, so kita tengok satu-satu. Meter nak tukar kepada kilometer. Kena buat apa? Kena bahagi. So 18 bahagi 1000. 18 tadi kan, meter pada kilometer bagi 1000 lah. So 18 bagi 1000. So kita nak unit apa ni? Nak kilometer kan. So letak kilometer kat belakang. Bahagi dengan per dengan saat kepada minit. Okey, bahagi juga 60. So bila kita selesaikan 18 bahagi dengan 1000. So yang ni kita boleh kira kalkulator saja. Maksudnya tekan yang atas bahagi dengan 1/60. 1 bahagi 60 lah. Boleh kira secara direct. So awak akan dapat 1.08 kilometer per minit. Ni jawapan dia. Okey, tapi contohlah satu lagi. Kalau dia suruh awak cari 18 meter per saat, tukarkan kepada kilometer per jam. Okey, yang ni complicated sikit sebab dia akan bahagi 2 kali kan. Okey, so mula-mula kita samalah, step sama je. Kita tulis dalam bentuk pecahan 18 meter per 1 saat. Nak tukar kilometer per jam. Sama juga, dua-dua ni adalah
unit yang berbeza. So yang atas punya meter kepada kilometer sama juga, meter kepada kilometer kena bahagi 1000. Okey, kilometer. Yang dekat bawah ni pula kena bahagi 60 dua kali. Sebab apa? Sebab saat kepada jam. Okey, tadi saat kepada minit sekali je lah, bagi 60 je. So kalau 2 kepada jam kena bahagi 2 kali. Okey, so yang ni awak ada 2 cara lah. Sama ada nak direct calculator pun boleh, tapi untuk awak kira satu-satu dia rumit sikit lah. Okey, 18 bahagi 1000, so kita akan dapat 0.018 kan. Okey, so tapi yang dekat bawah dia ni, dia 1 bahagi 60 bahagi 60, bila awak tekan kalkulator dia akan keluar pelik. Tak pelik pun sebenarnya, dia akan keluar dalam bentuk bentuk piawai. Tapi 1 bahagi 60 ni dia adalah 1/3600 jam. So boleh kira macam ni, 0.08 ni. Cara nak kira yang ni boleh kira macam ni 0.08 bahagi 1/3600. Okey, so bila kira macam tu dapatlah 64.8 km per jam. Okey, settle. Ni cara untuk kita tukar unit. So boleh buat satu-satu lah, tapi yang penting kena ingat dulu dia punya, tadilah yang teacher beritahu tadi, kami murid cemerlang tu, dan juga nak kira dia punya untuk masa tu pula, untuk unit masa ni macam serabut sikit lah. Nanti awak tengok balik lah masa tu teacher, ni tak perlu pun arrow ni, jam kepada minit kepada saat. Tengok betul-betul Okey, so satu lagi teacher nak bincang mengenai soalan ni, sebab dia banyak gabungan kan. Okey, baca dulu. Dia kata sebuah kereta bergerak dengan laju 80 km per jam dari P pada jam 8. Okey, kalau awak rasa tak berapa ni clear, awak boleh lukis. Lukis macam ni lah. Okey, so kita ada 2 benda. Kita ada sebuah kereta dan juga sebuah lori kan. Okey, kereta ni, untuk kereta dia bergerak daripada P ke Q. Okey, kita buat macam ni. Okey, P ke Q. Ni kereta Okey, dia bergerak daripada pukul 8, jam 8. Maksudnya 8 pagi lah tu. Okey, jam 8. So, dia sampai dekat Q pukul 09.30. Okey, so dia punya masa berapa kat sini? Daripada pukul 8 hingga pukul 9.30. Cuba fikir. So dia punya masa adalah sejam setengah, betul tak? Masa dia adalah 1 jam 30 minit. Okey, lepas tu dia kata laju untuk kereta adalah 80 km per jam. Ni kita bagi tahu untuk kereta Untuk kereta ya. Okey, 80 km per jam. Lepas tu pula yang lori punya sama juga. Yang lori pun sama, dia bergerak dengan dan lori punya dia bergerak dengan laju. Okey, yang lori daripada Q ke P. Dia bergerak dengan dia kata daripada pukul 8 kan. Dia bergerak pada pukul 8 dengan laju berapa ni? Dia kata laju dia adalah 70 km per jam. Okey, lepas tu pula dia kata mengikut laluan yang sama. Okey, lepas tu awak perasan tak? Dia P ke Q dan juga Q ke P. Of course lah dia punya jarak sama kan. Takkan tiba-tiba yang lori punya dia jadi panjang pula. Sebab apa? Sebab dia kata mengikut laluan yang sama. So maksudnya dia punya jarak akan jadi sama lah. Jadi cuba tengok yang kereta tu, awak ada masa dan juga laju. Macam mana awak nak cari jarak? Berbalik pada video yang sebelum ni, dia beri masa dan laju, nak cari jarak. Okey, jadi nak cari jarak, kita punya formula nak cari jarak, kalau diberi masa laju,
dia adalah, ingat yang teacher ajar tutup-tutup tu. So bila formula jarak adalah laju darab masa. Laju darab masa. So kita cari dulu berapakah jarak antara P ke Q. Samalah P ke Q dengan Q ke P tu sama Okay. So laju kita ambil yang kereta punya sebab dia ada complete, dia ada M dan juga dia ada L. Okay. Laju kita adalah 80 km per jam. Masa kita adalah 1 jam 30 minit. Tapi hati-hati sebab sekarang ni dia punya unit tu km per jam. Jadi awak kena tukar unit awak tu dalam jam je lah. So kalau 1 jam 30 minit, 1 jam 30 minit dia adalah sejam setengah kan. Ataupun 1 jam 1.5 jam. Nanti awak tengok balik video teacher tu. Okay, 1.5 jam. Jadi kita dapatlah jarak dia adalah 80 darab 1.5. So kita dapat jarak dia adalah 120 km. Bermaksud jarak antara P ke Q dan juga ni adalah PQ dengan QP tu sama je lah. So kalau PQ tadi kita dapat 120, maksudnya QP pun adalah 120. Dia punya nilai jarak. Okay, dah dapat nilai jarak. Sekarang kita tahu kereta dengan lori ni agak-agak dua-dua ni dia akan bertemu pada pukul berapa. Kalau benda yang bertembung, kita kena buat macam ni Okay, awak kena buat hasil tambah antara hasil tambah jarak kereta dan lori adalah 120. Okay, so untuk cari jarak untuk kereta, untuk cari jarak untuk kereta, kita kena buat kereta tadi kita punya laju kita 80 kan, 80 km per jam. So kita kena buat 80 T. So apa? 80 darab T. 80 darab T tu masa so, kita nak tahu pukul berapa dia bertemu. So kita buat 80 T tambah dengan untuk lori pula kita buat 70 T, 70 darab masa. Sebab sekarang ni kita nak tahu berapa masa yang diperlukan untuk dua-dua tu bertemu. 80 T tambah 70 T sama dengan 120. So 80 T tambah dengan 70 T kita dapat 150 T. So nak cari T kita kena alih. Dapatlah T sama dengan 120 bahagi dengan 150. So kita akan dapat 48 minit. Bermaksud kereta dan juga lori tu dia akan bertemu pada minit ke 48. So maksudnya kalau lori tu tadi kan dia start daripada pukul 8, maksudnya dia akan bertemu pada pukul 8.48. Maka kedua-dua kenderaan itu cepat macam ni lah kedua-dua kenderaan bertemu pada pukul 8, bukan pukul lah, pada jam lah pada jam 8.48. So yang ni awak kena ingat sikit lah. Kalau nak cari berapa kedua-dua tu bertemu, awak kena ambil hasil tambah jarak kereta dan juga lori. So nak cari jarak tadi kan laju darab masa. Sebab itulah laju kita 80 tadi untuk kereta. So masa kita tak tahu berapa. Awak jangan ambil sejam setengah tu daripada P ke Q. Sekarang ni kita nak tengok berapa dia bertemu. So kita tak tahu masa dia berapa. Sebab itulah kita kena buat T. 80 T tambah 70 T sama dengan 120. So awak alih lah rumus algebra kan. Dapatkan nilai T dulu, lepas tu tambahlah. Last sekali adalah yang ni. Sebuah kereta api bergerak daripada stesen P ke Q. Yang ni pun saya lebih suka lukis lah. Jom kita lukis
Okey, yang pertama keyword kita adalah daripada P ke Q Dari P ke Q, laju dia 90 km per jam, masa dia 3 jam 40 minit. Okey, kita tulis dulu lah. Okey, so kita ada macam ni. Okey, ni titik P ke titik Q. Daripada P ke Q, laju dia adalah 90 km per jam. Masa dia adalah 3 jam 40 minit. Okey, lepas tu dia pergi kan daripada P ke Q, dia pergi macam ni. Okey, ni masa dia. Lepas tu dia berhenti pula dekat Q. Dia berhenti selama kita buat M ni masa 25 minit. Dia berhenti dulu 5 minit. Lepas tu dia kembali balik. Dia patah balik ke stesen P. Jadi dia pergi, ni dia patah balik. Okey, masa dia patah balik tu macam cerita pula kan. Okey, masa perjalanan daripada stesen Q ke P dia adalah 15 minit kurang. Tadi masa pergi 3 jam 40 minit. Tapi masa balik dia adalah, masa dia akan jadi 3 jam 40 tolak 15. So kita akan dapat 25 minit. So punya masa pergi tadi, ni masa pergi masa pergi titik okey, ni masa pergi. Masa pergi adalah 3 jam 4 minit. Masa balik adalah 3 jam 25 minit. Dia suruh hitung laju purata. Ingat balik formula laju purata adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So kena kira berapakah jumlah jarak dan juga jumlah masa. Okey, so laju purata warna-warni kat sini. Laju purata adalah, okey, untuk jarak dia berapa? Kita pergi tu kan, kita nak cari jarak. Tengok, nampak tak? Daripada P ke Q kita tak tahu jarak berapa. So kena cari dulu jarak. Sebab apa? Sebab awak tahu L dan juga M awak ni. Awak ada L dan juga awak ada M. So nak cari jarak macam mana? So jarak adalah sama dengan L darab dengan M. So 90 km per jam darab dengan 3 jam 40 minit. 3 jam 40 minit. Dia nak dalam jam saja. Ingat tak? Kita kena samakan dulu J dia ni. So 3 jam 40 minit ni macam mana nak samakan nak tukar minit tu kepada jam. Minit pada jam kita kena bahagi 60. So kita kena buat 3 40 ni kita tukar kat sini dulu. 40 per 60 untuk unit jam. So bila awak kira kalkulator, awak akan dapat jarak dia 330 km. Okay, so jarak dia 330 km. Maksudnya daripada P ke Q adalah jarak dia 330. Okay, jadi sekarang ni awak punya situasi ni, dia daripada P ke Q tu 330 dah. Cumanya dia patah balik tadi kan. Kita kena kira juga. Bermaksud kena tambahkan 330 sebanyak 2 kali. Okay, dekat bawah dia tu kita ada 3 jam 40 minit. 3 jam 40 minit. 40 per 60. Okay, tambah dengan apa lagi? Kita ada masa yang pertama, ni masa yang kedua, ni masa yang ketiga. Okay, kita dah settle masa yang pertama 3 jam 40 minit. Ambil pula masa kedua. Masa kedua adalah 25 minit. So kita buat 25 per 60 lah. Sebab nak tukar pada jam kan. 25 per 60 jam tambah dengan 3 jam 25 minit. 25 per dengan 60. Okay, so untuk dekat sini awak boleh kira dengan kalkulator saja. Tekan saja 340. Okay, yang atas ni 330 km tambah 330. So kita akan dapat 660 kan. Okay, yang dekat bawah ni awak tekan saja kalkulator. Bila tekan kalkulator 340 per 60 tambah 25 per 60 325 per. Okay, satu lagi nak bagi tahu awal lah. Untuk yang macam ni pecahan bercampur
ni adalah pecahan bercampur. Yang ni dan juga yang ni. So bila tekan kalkulator, dia akan kena macam ni lah. 3, sampai punya kalkulator macam ni. 3, 40 per 60. 3, 25 per 60. Tekan kalkulator macam ni lepas tu totalkan semua. Okey, lepas awak totalkan semua, yang dekat bawah tu awak akan dapat 7.5 jam. So bila 660 km bahagi 7.5, kita akan dapat 88, ambil balik unit dia, kilometer per jam. Okey, so jawapan adalah ni lah. So awak kena kira satu-satu, termasuk yang dia berehat tu. Kalau dia berehat 25 minit, kena kira juga yang tu. Okey, saya rasa sampai situ je lah. So dua soalan ni adalah ada dalam buku, so boleh tengok dekat muka surat 71 tu, untuk nombor 1 dan juga nombor 2. Okey, bye bye. Assalamualaikum.